أوصيكم وإياي بتقوى الله. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila al-ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun min al-jabal fasaddat alayhimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bi salihi a'malikum. Qala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'ay bi talabu ash-shajari yawman falam aruh alayhima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antaziru istiqazahuma hatta baraqa al-fajr was-sibyatu yatadaghawna 'inda qadamay fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه فقال الآخر اللهم إنه كانت لابنة أم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك اللذيلة وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك
fa'akhadhahu kullah fastaqah falam yatruk minhu syai'ah. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Fanfarajatis sakhra fakharaju yamshun. Atau kama qala muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis yang panjang tapi dia biasa kita dengar. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat daripada anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata telah berangkat 3 orang daripada kalangan umat sebelum kamu. Nabi pernah cerita dekat sahabat. Nabi kata dulu umat sebelum kamu dulu ada berlaku di kalangan mereka ni satu cerita. Iaitu cerita 3 orang yang mereka ini keluar bermusafir. Sehinggalah apabila mereka sampai di sebuah gua, maka mereka masuk dalam gua tu dan bermalam di dalam dia. Ini cerita hadisnya. 3 orang keluar musafir. Dalam perjalanan mereka ni, mereka jumpa satu gua dan mereka masuk dalam gua tu dan mereka nak bermalam dalam gua tu. Tiba-tiba fanhadarat sakhratun minal jabal. Tiba-tiba ada seketui batu besar jatuh daripada puncak bukit. Fasadat alaihimul ghar. Batu tu dia katuk lubang pintu gua tadi. Sehingga menyebabkan 3 orang ni tak boleh nak keluar. Faqalu, maka kata mereka ni, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah ta'ala bisalihi a'malikum. Maka kata mereka yang 3 ni, mereka kata nampaknya kita ni tak boleh keluar dah daripada gua ni. Melainkan kalau sekiranya kita ni ada buat apa-apa amal baik sebelum ni, maka mudah-mudahan kita minta doa dekat Tuhan dengan menyebutkan amal baik yang kita biasa buat sebelum ni. Mudah-mudahan dengan tu Tuhan lepas kita daripada gua ni. Kita biasa dengar cerita ni, cuma kita tak biasa dengar dalam bentuk hadis yang penuh. Apabila kita biasa dengar cerita tapi kita tidak biasa dengar hadis yang penuh, kadang-kadang ada di kalangan kita ni dia confuse. Dia tak tahu sama ada benda tu hadis ke ataupun cerita-cerita ni. Ni ceritanya. Jadi malam ni kita baca hadisnya. Kita baca hadisnya supaya dengan itu kita yakin bahawa ini sebenarnya cerita hadis, bukan cerita reka-rekaan. Cerita kisah 3 orang yang keluar musafir, kemudian dalam musafir mereka jumpa satu gua dan mereka 3-3 masuk dalam gua tu dengan tujuan nak bermalam dalam gua tu. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, satu batu besar bergolek turun daripada puncak bukit, pergi katuk lubang pintu gua hak mereka masuk tadi. Maka 3 orang ni mereka bercakap sama-sama mereka. Mereka kata nampak gaya tak ada jalan dah kita nak boleh keluar daripada gua ni. Terai tolak batu tu memang tak bergerak langsung. Maka mereka kata tak nampak jalan kita nak boleh selamat daripada gua ni. Melainkan lah ni mainlah kita pakat-pakat cerai tengok. Ingat balik ada tak ada amal baik yang kita biasa buat sebelum ni. Kalau ada, mudah-mudahan kita sebut amal baik kita ni di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal baik kita ni Allah selamat kita daripada terperangkap dalam gua ni. Maka kata seorang laki-laki daripada 3 ni, qala rajulun minhum, dia kata Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani. Hak mula ni dia kata dulu, dia kata ya Allah, dia kata aku ada 2 ibu bapa, aku ada mak, aku ada ayah, dan 2 ibu bapa aku ni shaykhani kabirani, sudah tua dan tersangat tua. Shaykhan maksudnya cukup tua dah. Aku ada mak, aku ada ayah. Mak dengan ayah aku ni cukup tua dah. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan.
Dia kata dah menjadi kebiasaan aku. Dia kata tiap-tiap hari bila aku balik kerja, aku akan buat balik susu untuk nak bagi mak dengan ayah aku minum. Dan aku tak akan bagi susu yang aku buat balik ni diminum oleh orang lain sebelum mak dengan ayah aku minum. Oh, dia sebut dalam doa dia sebut. Dia minta doa dekat Tuhan ni. Dia kata, ya Allah, aku ada mak, aku ada ayah yang sudah tua. Aku jaga mak dengan ayah aku ni sampai ke peringkat tiap-tiap hari aku balik kerja, aku perah susu menatang, aku buat balik, aku tak bagi orang lain sentuh susu ni. Melainkan setelah mak aku dengan ayah aku minum dulu. Begitu. Sehinggalah satu hari, dia kata aku keluar mencari daun-daun untuk diberi makan kepada binatang ternakan aku. Falam aruh alaihima hatta nama. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Sehinggalah satu hari dia kata aku pergi cari daun nak balik dekat menatang ternakan aku untuk makan. Aku pi sampai satu tempat yang jauh. Maka aku balik ni terlewat. Bila aku dah balik lambat, aku macam biasa juga perah susu menatang untuk nak bagi mak dengan ayah aku minum. Tiba-tiba sesampainya aku di rumah, didapati mak dengan ayah aku dah tidur. Dia kata, saya duduk balik awal. Hari tu balik terlambat. Bila sampai di rumah, mak dengan ayah tua tadi ni dah tidur dah. Susu dah ada di tangan. Susu dia macam biasa. Balik kerja, perah susu, balik nak bagi mak dengan ayah minum. Hari tu balik terlambat, sampai di rumah, mak dengan ayah dah tidur dah. Susu dah ada di tangan. Fakarihtu an uqidhahuma. Aku tak mau nak gerak mak dengan ayah aku ni. Dah ke depa letih, depa tidur, aku pergi duk gerak ganggu depa tengah tidur. Maka aku tak mau ganggu mak dengan ayah aku ni. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan, dan aku tak akan bagi siapa pun daripada keluarga aku minum susu ni sebelum mak dengan ayah aku minum. Tu cerita dia. Falabistu wal qadahu ala yadi. Maka aku pun tunggu sebelah mak dengan ayah duk tidur ni, tunggu. Sedangkan susu tadi duk ada dalam bekas di tangan aku. Dia kata, tak mau kacau mak dengan ayah tidur ni, balik oleh kerana orang tua ni dah tidur, duk pegang bekas susu ni, duk pegang, duk tunggu kok orang tua ni terjaga, dia nak bagi minum. Keluarga, anak-anak dan sebagainya semua duk lapang nak minum susu, dia tak bagi. Melainkan setelah mak dengan ayah dia minum, baru anak-anak boleh minum. Dia kata, antaziru istiyaqadhuhuma hatta barakal fajr. Aku tunggu, dia kata aku punya tunggu mak dengan ayah aku duk tidur ni, aku tak mau gerak mereka sehinggalah menjelang fajar esok hari, barulah orang tua ni jaga. Dia kata, wasibyatu yatadaghauna inda qadamayya. Dia kata sedangkan semalaman itu anak-anak aku duk pegang kaki aku, duk minta susu. Aku tak bagi ke anak-anak aku kerana aku nak bagi ke mak dengan bapak aku dulu. Dia kata, fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Bila dua-dua mak dengan ayah aku jaga, maka mereka berdua minum susu yang aku balik tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra fanfarajat syai'a la yastati'una al-khuruj minhu. Dia kata sehinggalah menjelang esok pagi, barulah aku bagi kepada mak dengan ayah aku minum. Aku buat ni semata-mata kerana nak cari keredaanmu, wahai Allah. Kalaulah sekiranya apa yang aku buat ni baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukalah pintu gua ni. Mudah-mudahan kami boleh keluar daripada gua ini. Dia kata, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tergeraklah batu yang tutup pintu gua tu, tapi masih tak boleh keluar lagi. Itu cerita orang yang pertama. Okay, jadi cerita kesimpulan orang yang pertama apa dia? Oleh kerana Allah suruh dia buat baik kepada ibu bapa, dia buat baik kepada ibu bapa sehingga meletakkan lain daripada ibu bapa di nombor 2. Perbuatan dia ni dia buat kerana Allah, tak ada kerana lain. Bukan tak sayang anak, bukan tak kesian anak main duk pegang kaki duk minta susu ni. Dia kata tapi aku nak bagi susu ni mak dengan ayah aku minum dulu, baru anak-anak aku boleh minum.
Dia kata aku buat ni bukan kerana aku nak zalim budak-budak ni, tapi aku buat ni kerana Allah. Dia kata kerana Allah suruh buat baik ibu bapa, maka aku nak buat baik kepada ibu bapa dulu daripada buat baik kepada orang lain. Kalau perbuatan aku ni betul, minta Allah buka pintu gua ni, nak keluar daripada gua ni. Allah Subhanahu wa taala gerak pintu gua tu sikit, nak keluar tak boleh lagi. Wa qala al-akhar, yang kedua pula kata, Allahumma innahu kanat libnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya. Hak kedua pula kata, ya Allah, sesungguhnya aku ada seorang sepupu perempuan yang sangat cantik. Kanat ahabban nasi ilayya, dan dialah manusia yang paling aku cinta atas muka bumi ini. Ini laki-laki hak kedua. Dia kata, ya Allah, aku pula, dia kata ada seorang sepupu perempuan cukup cantik. Aku sangat mencintai dia ni. Wa fi riwayah, dia kata dalam satu riwayat hadis yang lain, dia kata kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Dia kata adalah aku ni sangat kasih kepada sepupu perempuan aku ni, lebih aku kasih dia ni daripada kasih mana-mana laki-laki terhadap mana-mana perempuan. Makna kata dia ada satu sepupu perempuan, dia cukup berkenan dekat sepupu ni sampai tengok orang lain tak tengok belakang. Begitu. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Dia kata aku pernah sekali ajak sepupu aku ni berzina dengan aku, tapi sepupu aku tolak permintaan aku. Aku punya berkenan dekat dia ni sampai satu hari aku pernah minta, aku pernah ajak dia berzina dengan aku, tapi sepupu aku ni tak mahu. Hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni, sehinggalah satu ketika dia ditimpa susah. Sepupu perempuan ni ditimpa susah, dia susah sungguh, maka kerana terlampau susah dia mai jumpa ni laki-laki yang ada berdoa ni. Fa'a'taituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Maka aku tolong dia. Oleh kerana dia susah, dia mai jumpa aku, mai minta tolong kat aku, maka aku tolong dia. Aku bagi dekat dia 120 dinar. Aku bagi dekat dia. Dengan syarat dia mesti berzina dengan aku. Oh ni. Dia ambil kesempatan. Dia berkenan sangat dekat sepupu perempuan dia ni. Dia pernah dah sekali ajak berzina, kawan ni tak mau. Tiba-tiba dengan kehendak Allah, kawan ni ditimpa susah. Dalam keadaan susah ni tak ada pilihan, melainkan kena mai jumpa dia ni, mai minta tolong kat dia. Dia kata tak ada masalah. Dia bagi 120 dinar dekat perempuan ni dengan satu syarat. Syarat hang mesti berzina dengan aku. Fa'alat, perempuan ni pun sanggup. Dia kata tak apalah, dia tak ada pilihan dah. Dia terpaksa juga. Dia perlukan duit ni. Hatta idza qadartu 'alayha wa fi riwayah falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqi. Sehinggalah dia kata aku dah betul-betul dah menguasai sepupu aku ni. Perempuan ni dah sanggup berzina dengan dia, dan dia pun dah sampai ke peringkat dia memang boleh dah. Kalau dia nak buat apa-apa kat perempuan ni, memang dia dah boleh dah. Dan dalam satu riwayat lain dia kata falamma qa'adtu baina rijlaiha, sewaktu aku dah duduk di antara dua kaki dia, dia kata dah nak berzina sangat dah. Qalat, tiba-tiba sepupu perempuan ni kata ittaqillah. Perempuan ni kata dekat dia, takutlah pada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqi. Sepupu perempuan ni kata kat dia, janganlah kamu pakai cincin ini melainkan dengan jalan yang sebenar. Dah dekat nak berzina dah, tiba-tiba perempuan ni terbit di mulut dia, dia kata ittaqillah, dia kata takutlah pada Tuhan. Dia kata janganlah kamu serlum pakai cincin ni melainkan setelah kita halal jadi suami isteri. Itu maksud dia. Fansaraftu anha, dia dengar-dengar macam tu, terus bangkit berdiri, beralih tinggal perempuan ni. Kalimah banyak tu je. Kalimah perempuan ni kata kat dia ittaqillah, takutlah kepada Allah.
Dengar kalimah tu terus dia bangkit, terus berdiri di tepi katil ni. Fansaraftu anha, aku terus beralih pi tinggal sepupu perempuan aku ni. Wahia ahabbun nasi ilayya, sedangkan inilah satu-satunya manusia perempuan yang paling aku cinta dekat dia. Walaupun keinginan aku nak kat dia mengatasi segala-galanya, tapi bila aku dengar di telinga aku perkataan ittaqillah, aku tak mau buat benda ni. Walaupun perempuan ni orang yang paling aku cinta dalam dunia ni, tapi aku takut kalimah Allah tadi ni. Dia pun beralih pi. Wa taraktu az-zahaba allazi a'taituha, dan duit dinar hak aku bagi 120 dinar tadi, ambil kat hang. Alai, aku tak mau minta balik dah. Dia terus tinggal perempuan ni. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Dia kata, ya Allah, dia kata, kalaulah sekiranya apa yang aku buat tu kerana mengharapkan keredaan engkau, dia kata, keluarkanlah, lapangkanlah kami daripada keadaan kami duklah ni. Minta Allah buka pintu gua ni. Fanfarajatis sakhrah, Allah gerakkan batu yang tutup pintu gua tu sikit lagi, tapi tak boleh nak terbit juga lagi, tak boleh keluar juga lagi. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, depa masih tak boleh keluar lagi. Wa qala tsalits, dan berkata laki-laki hak ketiga ni, dia kata, Allahumma istajartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid taraka alladhi lah wa zahaba. Hak ketiga pula dia kata, ya Allah, aku ada beberapa orang boroh yang aku upah mereka untuk kerja di ladang aku. Ini laki-laki ketiga. Dia kata, aku ada satu ladang dan aku ambil orang kerja di ladang aku. Dan aku bayar tiap-tiap orang daripada pekerja aku ni, aku bayar gaji dekat mereka ni. Melainkan ada seorang, dia kata, daripada ramai-ramai orang yang kerja kat aku ni, ada seorang tarakal ladhilah, dia tak ambil upah yang aku bagi kat dia, wa zahaba, dan dia pi macam tu aja. Dalam ramai-ramai orang yang duk kerja kat aku ni, aku bagi gaji semua dia ambil. Ada seorang tu dia tak mau ambil lagi, dia tak mau ambil lagi. Tak apa, tuan pegang dulu, saya tak mau ambil lagi. Tuan pegang dulu, saya tak mau ambil lagi. Tuan pegang dulu, saya tak mau ambil lagi. Tak mau nak ambil duit. Sehinggalah tiba-tiba satu hari dia pi macam tu aja tanpa mengambil duit upah dia. Fasammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Oleh kerana dia pun pi, aku pun tak tahu dia pi ke mana, maka duit upah dia tu aku guna dan aku biarkan duit upah dia tu. Duit yang sepatutnya gaji kawan tu tak ambil, dia guna duit tu pi beli binatang ternakan, dia belah binatang ni. Daripada asalnya duit upah kawan tu, akhirnya jadi binatang punya banyak, penuh satu lembah. Binatang hak banyak tu bermula daripada duit gaji kawan ni. Faja'ani ba'da hin, tak lama selepas tu mai kawan ni, kawan hak tak ambil gaji pi gitu tadi ni, tak lama selepas tu dia mai jumpa tuan dia. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Dia mai dia jumpa tuan dia, dia kata, ya Abdullah, dia kata, wahai Abdullah, bayar balik upah aku yang aku tak ambil hari tu, dia kata. Dia mai tuntut gaji dia hak dia tak ambil hari tu ni. Faqultu, maka kata budak ni, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Dia kata, tu hak ada atas padang tu semua yang kamu nampak atas padang tu min ajrik, tu semua adalah upah kamu, dia kata. Minal ibil, unta hak ada tu hak kamu, wal baqar, lembu hak ada tu hak kamu, wal ghanam, kambing hak ada tu semua hak kamu, wal raqiq, dan hamba-hamba hak duk jaga menatang tu, khadam hak duk jaga menatang tu semua pun hak kamu, dia kata. Bila kawan ni mai tuntut balik gaji dia tak bayar gaji. Sebaliknya dia kata apa? Tu hak duk ada atas padang tu, unta, lembu, kambing, sampai orang hak duk jaga menatang tu semua tu hak kamu. Bila dia kata macam tu, faqala, maka kata kawan yang mai minta ni tadi, dia kata, la asta'zi'u bik, dia kata, hang jangan main-main dengan aku. Dia kata, aku nak main minta upah aku bukan nak main melawak dengan hang. Sengih kot dia ni pun.
Dia kata la astahzi'u bik. Dia kata jangan duk buat main-main dengan aku. La tastahzi'u bi, jangan sekali-kali kamu nak main-main aku. Maka jawab kawan yang berdoa ni, dia kata la astahzi'u bik, aku tak main-main dengan kamu. Fa akhadhahu kullah, dia kata ambil semua tu hak kamu ambil semua. Dia ni pun bila dah dengar kata tak main-main, dia yung pergi habis semua. Punya bagus, tinggallah sikit kan, ambil semua. Dah kata semua hak aku, dia kata hang jangan duk main-main. Dia ni kata tak main-main, memang semua tu hak hang punya. Dia kata kalau begitu, dia halau pergi semua sekali kata. Falam yatruk minhu syai'a, sekop pun dia tak tinggal kat kau ni. Metuah tu yang kata kawan dia ni. Kan dalam hadis ni Nabi kata falam yatruk minhu syai'a, satu benda pun dia tak tinggal kat kau ni. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Dia pun doa, dia kata ya Allah, kalaulah aku buat tu kerana nak cari keredaan kamu, tolonglah lepas kami daripada terperangkap dalam gua ni. Fanfarajatis sakhrah, Allah pun golek batu tu terus pergi ke tepi buang. Fakharaju yamshun, maka depa pun boleh keluar, terlepaslah depa daripada terperangkap di dalam gua itu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Tuan-tuan, cerita ni kita biasa dengar. Cuma pengajaran daripada cerita ni. Kita ni. Ada tak ada dalam hidup kita daripada kita akil baligh hari itu sampai kita malam ni? Ada tak ada satu amalan, satu aja, yang kita buat, yang kita rasa ikhlas sungguh kerana Allah? Ini pengajaran kita nak ambil daripada hadis ni. Kita ni sendiri ada tak ada daripada kita akil baligh dulu ni, daripada pahala dosa mula dikira kat kita dulu ni sampai lah ni, sampai malam ni, sampai lah ni, ada tak ada satu benda yang kita buat, yang kita sendiri yakin kita buat ni ikhlas kerana Allah semata-mata? Ada tak ada? Diri sendiri balik muhasabah, diri sendiri balik tanya. Kalau ada, mudah-mudahanlah amal itu boleh dijadikan sebab untuk tolong kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada, maka patutlah kita berbimbang kerana tak ada persediaan untuk kita dalam nak menempuh hari besar yang akan mai kat kita tak lama lagi. Tentang kita tak tahu apa satu amal baik yang kita buat memang ikhlas kerana Allah sungguh-sungguh. Kita tak tahu apa satu amalan yang kita buat ikhlas kerana Allah. Kita duk buat dah selama ni pun macam-macam, tapi ikhlas ke tak kan? Kita sendiri tahu, orang lain tak tahu. Macam sahabat Nabi, pernah satu hari Nabi duduk di masjid, Nabi tengok, Nabi rasa ada seorang. Tak ada. Dalam kumpulan sahabat ada ramai-ramai. Nabi terus tanya dekat sahabat-sahabat dia. Nabi tanya, mana pi satu orang laki-laki yang berkulit gelap, yang selalu dia duk buat main ayak dekat aku dan sebagainya. Sahabat pun duk fikir balik siapa. Oh, baru teringat. Sahabat kata, dia ni dah mati. Nabi SAW bila dengar macam tu, merah muka Nabi. Nabi kata, pasal apa tak bagi tahu dekat aku dia ni mati? Jawab pula seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, dia ni tak ada apa, dia ni orang biasa aja. Cara sahabat tu jawab seolah-olah nak abang kata dia kalau dia mati pun biar pergi kat dia lah, tak payah doa abang kat orang semua. Dia ni bukan satu orang yang somebody dalam masyarakat. Bila Nabi tanya mana dia ni, dia tahu orang yang Nabi cari tu. Dia kata dia ni dah mati. Nabi kata awak tak abang. Dia kata Allah, dia ni tak ada apa dia mati biar pergi kat dia lah. Ramai lagi orang lain duk ada. Oh, Nabi dah marah. Nabi SAW terus tanya di mana dia ni dikebumikan. Orang pun bawa pergi tunjuk tempat dia. Nabi sembahyang ghaib untuk sahabat ni. Hadis ini menunjukkan kata dia ni satu orang yang cukup spesial di sisi Nabi. Spesial di sisi Nabi bermakna spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita bila baca hadis-hadis macam ni, cuba bagi jadi kita ni orang macam ni. Masyarakat tak kenal, orang ramai tak kenal, tapi Allah kenal.
Cuba bagi jadi kita ni orang macam ni. Kita pernah dengar dah cerita tentang seorang sahabat, Uwais bin Amir. Kita dah cerita banyak kali cerita tentang sahabat Uwais bin Amir. Siapa dia ni? Siapa pun tak tahu dia ni. Tapi Nabi SAW tahu dia ni. Siapa dia ni? Nabi pesan tinggal dekat sahabat-sahabat, siapa jumpa dengan dia ni jangan lepas peluang, minta supaya dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesejahteraan kamu dan sebagainya. Ini contoh-contoh orang yang tersembunyi tetapi terserlah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disiasat tengok, ada satu kebaikan pada dia. Nabi SAW pernah duduk dalam satu majlis di masjid Nabi. Nabi kata saat lagi akan masuk daripada pintu tu satu orang lelaki, tangan dia duk pegang kasut. Nabi kata ketahuilah dia ahli syurga. Nabi kata begitu. Open aja, tak tahu siapa. Sahabat pun duk dengar Nabi duk mengajak mata duk tengok pintu tu. Tengok masuk satu orang, tangan duk pegang kasut. Lepas tengok dia ni, siapa pun tak kenal dia, betul ke dia ni? Oh silap kau, Nabi maksudkan orang lain, dia ni pitikan masuk ke apa. Lagu tu ingat macam tu. Esok Nabi tengah duk mengajak ni masjid, Nabi sebut macam tu juga. Nabi kata saat lagi akan masuk daripada pintu tu satu orang lelaki, tangan dia pegang kasut. Dia adalah ahli syurga. Tak lama lepas Nabi cakap, syekh ni juga masuk. 3 kali Nabi kata, 3 kali syekh ni duk timbul mai. Bukan kata dia duk menyorok lik pintu tunggu dengar Nabi sebut dia lompat masuk. Ada lah kawan hak jenis otak nakal ni. Dia bila dia duduk macam tu, dia kata, syekh tu tak bagus dia duduk lik pintu tu. Nabi sebut je satu macam pegang kasut masuk. Bukan macam tu. Benda ni memang Allah dah plan dah nak bagi tahu dekat sahabat, ini manusia spesial. Seorang sahabat Nabi, dia ni tak boleh tahan dah. Siapa dia ni? Apa istimewa dia? Orang pun tak kenal dia. Siapa yang Nabi pergi spesifik dekat dia ni? Nabi kata dia ni akan jadi ahli syurga. Dia tak boleh nak. Dia pergi jumpa kawan ni, dia pergi buat cerita. Dia kata bapak saya marah kat saya dan sebagainya, saya tak boleh balik rumah bapak saya. Minta izinlah nak tumpang tidur rumah kamu. Dia kata. Dia ni pun kata tak apa, bawa pergi rumah dia. Bila awak pergi rumah dia, sahabat ni bukan dia nak menyiasat apa keistimewaan kawan ni, sehingga kan Nabi sebut 3 kali dia masuk. Bila dia tunggu tengok, dia kata ternyata kawan ni bukan satu orang yang spesial sangat. Dia kata sebelah siangnya dia tak puasa sunat, sebelah malamnya dia tak bangkit sembahyang sunat. Dia kata cuma dia ni tiap-tiap kali bila nak tidur, dia akan berwuduk dengan cara yang paling elok. Dia berwuduk dengan cara yang paling elok. Lepas tu dia nak tidur. Sebelum dia tidur, dia akan zikir, sebut nama Allah. Dia akan zikir, dia akan lena dalam keadaan berzikir. Tu saja, lain tak ada apa. Maka siang esoknya, dia tanya kawan tu, dia kata apakah satu amalan istimewa yang kamu buat? Dia ni kata tak ada apa, aku macam tu lah. Adakah tiap-tiap hari kamu puasa sunat? Dia kata tak. Adakah tiap-tiap malam kamu sembahyang sunat? Dia kata tak. Apa istimewa kamu? Dia kata dia tak tahu apa istimewa dia. Cuma dia tak suka kata kat orang. Tu yang satu. Dia kata dia ni cuma dia tak suka kata kat orang. Dia kata dia tak suka. Dia tak suka dengar orang kata kat orang. Dia tak suka kata kat orang. Tu saja. Dia lebih suka guna masa yang terluang untuk zikrullah. Untuk zikir kepada Allah. Yang tu aja. Dia kata lain tak ada. Dia tak ada apa yang dia buat lebih istimewa pada orang lain. Dia ni bila dengar penjelasan kau ni, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, orang hak kamu sebut 3 kali dia duk masuk ni, aku dah pergi tidur di rumah dia semalam. Ceritanya dia ni lagu ni habang kat Nabi. Nabi senyum aja. Nabi kata apa yang dia bagi tahu kat kamu itu adalah benar. Nabi kata. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Ni. Benda-benda macam ni bila kita baca untuk tazkiyah diri. Untuk nak memperbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan bila kita ada usaha muhasabah dan tazkiyah diri, hisab balik apa hak kita buat, hak baik, hak tak baik, hak mana banyak dan sebagainya, hak tak baik kita perbaik dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita, dia golong kita masuk dalam kumpulan orang yang dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1.
Nurul Ihsan jilid 1, tafsir suratul Baqarah, muka surat 40. Muka surat 40, malam ni kita masuk ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ketika mengangkat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan qawa'id, yakni foundation. Tulis tu. Saya pun mula-mula tengok tadi apa benda ni. Pondok ke apa? Foundation. Dia ajar aku Jawi. Saya pergi Mekah kali pertama dulu kan. Saya tak dah dulu ni kan. Pergi di Madinah. Tinggalkan kawan lah. Masuk satu restoran ni, restoran Arab ni. Penuh. Kecuali sebelah kanan ni. Kosong, tak ada siapa masuk. Tapi di atas pintu tu dia tulis fa ya mim lam ya ra wa mim. Family room. Fa ya mim lam ya, family ra wa mim room. Kami bila nak masuk situ dia mai tahan tak pergi masuk Arab ni. Dia tahan tak pergi masuk. Sepa pula tak pergi masuk. Kawan yang pergi dengan saya, dia kata, apa sepa Ustaz ni dia tulis apa? Kita pun duk baca, tak pernah jumpa dalam kamus lagi perkataan ni. Family room. Family room ni apa benda? Tak teringat kata dia tulis tu kod Inggeris. Tak teringat kan? Kita duk cari kod Arab ni, buka kamus Arab. Mana nak jumpa perkataan tu? Family room. Leceh orang kata aku tak arti Arab ni. Saya panggil lah Arab tu. Panggil dia, tanya dia, Syahada ni apa ni? Ya ni family room. Dia kata, ya wahai Arab ni pun dia pergi baca balik family room. Saya kata, aywah, Syahada apa benda? Family room ni apa benda? Ya ni dia kata al-ghurfah lil usrah. Dia kata, oh, bilik habuan orang yang main keluarga boleh masuk. Kita mainkan kawan ni tak boleh. Dia mau hak jenis main laki bini dengan anak semua boleh masuk. Family room tulis gitu. Kan? Ini yang kata Arab ni. Ini Melayu pula dah. Dia pergi buat lagu ni foundation dia tulis. Kan Ustaz Ismail kamu selalu duduk buat cerita dalam ceramah dia kan. Dia kata teks khutbah tulis Jawi. Dia kata umat Islam mestilah committed kat waw mim ya ta ya dal, committed kan. Jadi ada tu imam duk baca umat Islam mesti committed. Dia kata kemetot tu kan, dia kata kan. Sajalah mana ada tu imam baca kemetot gitu kan, saja dia buat cerita. Ya macam tu lah. Baik. Ayat yang kita nak baca malam ni, dia nak cerita dekat kita tentang Nabi Allah Ibrahim dan anak dia Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Qawa'id maksud dia foundation, asas. Dan ketika mengangkat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan qawa'id, yakni akan foundation bagi Baitullah. Kita dah baca dah hari tu ni, asas kepada Kaabah yang kita duk pergi Mekah duk tawaf tu, asas tu diletak oleh Nabi Ibrahim. Tempat tu ditunjuk oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala mau tempat tu didirikan Kaabah, maka Allah suruh malaikat pergi tunjuk dekat Nabi Ibrahim, di sini tempat dia. Dan Nabi Ibrahim lah orang yang bertanggungjawab meletakkan batu asas pembinaan Kaabah itu. Dia kata ketika binaannya berkata keduanya. Sewaktu duk bina Kaabah tu, Nabi Ibrahim dengan anak dia, Nabi Ismail kata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah olehmu daripada kami binaan kami ini. Bahawasanya engkau Tuhan yang amat mendengar bagi permintaan kami ini. Lagi yang amat mengetahui dengan perbuatan kami. Tuan-tuan tengok, ni orang yang baik-baik. Nabi-nabi, orang-orang yang baik-baik ni, mereka nak buat apa pun, hati tak lepas daripada Tuhan. Tuan-tuan bayangkan orang yang beriman, waktu dia nak bersama dengan isteri dia, hati ni duduk dengan Tuhan.
Sewaktu dia nak bersama dengan isteri dia, hati ni duduk dengan Tuhan. Minta dekat Tuhan, ya Allah, kalau ditakdirkan hasil daripada kami bersama ni dapat anak, jadikanlah anak kami ni anak yang baik-baik. Itu orang baik-baik. Orang baik-baik ni dalam keadaan apa pun hati kontak dengan Tuhan. Nak buat apa pun hati duduk dengan Tuhan. Nak apa usaha dunia ke, usaha akhirat lebih lagi, nak buat apa pun hati duduk cakap pergi kat Tuhan. Duk harap, ya Allah, biarlah usaha aku ni dapat keredaan kamu. Ya Allah, biarlah usaha aku ni dapat keberkatan daripada kamu. Sentiasa kontak hati dengan Tuhan. Nabi Allah Ibrahim AS dengan Nabi Ismail, sewaktu nak mula bina Kaabah tu, hati ni minta dah dekat Allah. Ya Allah, jadikanlah usaha yang kami buat ni usaha yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami menurut kedua-dua bagi Engkau. Itu dia. Minta ni, ya Allah, minta aku ni Nabi Ibrahim dan anak aku Nabi Ismail ni, minta kami berdua ni jadi orang yang menurut, yang tunduk, yang patuh, yang taat kepada Tuhan. Begitu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah daripada zuriat kami, daripada anak cucu kami Ibrahim dengan Ismail ni, umat yang menurut bagi Engkau. Minta bukan aku saja, bukan anak aku Ismail saja, minta keturunan kami semua sekali esok ni taat Tuhan. Tuan-tuan, kita kalau dapat anak 10 orang anak, seorang derhaka kat Tuhan, cukup lah. Tak usah kata 10-10, seorang aja. Daripada 10 orang, seorang anak kita, dia bantah sungguh dengan Tuhan. Semayang tak mau, apa tak mau, ngejahat dia dengan apa, cukup dah tuan-tuan, cukup dah. Kita nak mati pun seksa. Kita nak mati ni, 9 orang anak hak bagus ni, tak upaya, tak boleh nak cover hak seorang, hak jadi tak elok. Tak boleh. Mata nak terkatuk tu, nyawa nak terbit keluar tu, ingatan penghabis duk ada kat anak seorang. Ingatan hak last sekali ni, sebelum Allah ambil ingatan kita ni, ingatan hak last tu duk ada hak seorang tadi ni. Kita rasa raplah betul, rasa ni aku mati ni macam mana ni anak hak seorang ni. Hak seorang tu jadi duri dalam daging. Di sinilah dia nak tunjuk dekat kita perlunya kita minta doa dekat Tuhan. Minta doa bagi kuatlah. Minta supaya anak kita semua jadi taat pada Tuhan. Firman Allah, wa arina manasikana wa tub alaina. Dan tunjuklah, perlihatlah akan kami akan segala pekerjaan haji kami ataupun cara ibadah kami, dan taubatlah olehmu atas kami. Itu dia. Minta doa dekat Tuhan, minta, ya Allah, tunjuk dekat kami ni cara nak buat ibadat haji esok ni macam mana. Ibadat haji yang kita duk pergi buat ni mula daripada 9 Zulhijjah. Semua orang berhimpun di Padang Arafah, kemudian bertolak mai Muzdalifah, kemudian bertolak mai ke Mina, kemudian melontak di Jamratul Aqabah, kemudian bermalam di Mina pada 3 hari, disambit melontak di ketiga-tiga jamrah, kemudian bertolak mai Mekah, tawaf rukun, sa'i dan sebagainya. Semua tu Allah tunjuk dah. Allah tunjuk dah cara nak buat tu. Sebagai orang yang baik-baik daripada nabi-nabi, orang-orang yang soleh dan sebagainya, dia nak buat apa pun dia nak ikut exactly macam mana yang Allah tunjuk, macam mana yang Nabi tunjuk. Tuan-tuan, kita tak mau buat benda kita tak tahu asal usul, tak mau buat. Kita tak mau buat satu benda yang kita tak tahu kepala ekor. Yang kita tahu orang duk buat, kita pun buat, kita tak mau. Apa benda yang kita duk buat habis kita pun tak tahu apa. Kita nak buat apa pun kita nak tahu secara sahih. Pasal apa buat lagu ni? Semayang ni, bila duduk tahiyat, nak duduk lagu tahiyat dengan angkat jari, buat tunjuk tu apa semua tu, pasal apa buat lagu tu? Kita nak tahu pasal apa. Oh, jumpa dalam hadis. Oh, rupanya Nabi semayang macam tu. Okey, buat hadis. Kita nak buat macam mana Nabi buat. Kita tak mau pergi duk reka, buat tak tahu punca dan sebagainya, buat turun mayat daripada rumah, tak lagi lalu anak beranak bakat duk lintas ke ruah kanda, pergi balik 3 kali. Apa benda ni? Kita duk tengok orang duk buat, kita tak tahu dia ni buat pasal apa. Ada tempat buat, ada tempat tak buat, betul-betul kena buat ke tak kena buat. Kita tak mau jenis kelang kabut ni. Kita nak tahu kalau buat pasal apa. Adakah hadis suruh buat? Kalau tak ada,
hampa ambil di mana ni? Apa dia asal usul, apa pegangan hampa yang hampa pergi buat macam ni? Tak ada minta maaf. Aku tak buat. Aku tak buat, jangan duk kata apa kat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita mengaji ni kerana tu. Kerana kita nak buat benda ni ikut macam mana yang Nabi tunjuk kat kita cara buat. Nabi Ibrahim AS apabila dia nak buat Kaabah, dia nak bina Kaabah ni, dia minta sekali dekat Tuhan, wa arina manasikana. Manasik, orang duk sebut manasik, manasik haji tu maksudnya ibadat haji. Wa arina manasikana, ya Allah tunjuk dekat kami cara nak buat haji hak betul macam mana. Begitu. Wa tub alaina, ya Allah kami bertaubat kepada kamu, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, bahwasanya engkaulah Tuhan yang banyak terima taubat, lagi amat kasih, amat sayang dan rahim kepada hamba-hambanya. Maka minta kedua-duanya akan taubat, sedangkan maksum keduanya itu adalah kerana tawaduk, dia kata, dan kerana mengajar bagi zuriat keduanya. Itu dia kata. Dalam ayat Quran ni Allah sebut Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail. Dua-dua beranak ni Nabi. Tapi Nabi minta dekat Tuhan, minta supaya Tuhan ampunkan dosa mereka. Ni apa cerita ni? Nabi-Nabi, mereka ni maksum. Maksum maksudnya mereka ni tak ada dosa. Mereka tak buat dosa. Dah tahu kata Nabi-Nabi maksum, Nabi-Nabi tak berdosa, minta ampun dekat Tuhan. Buat apa? Tak ada dosa, nak minta ampun apa? Dengan Nabi Ismail minta ampun dekat Tuhan, pasal apa? Dia kata dua sebab. Yang pertama, nak tunjuk kata tawaduk, rendah diri. Walaupun dia tak ada salah apa, mulut ni sentiasa minta maaf lah, saya minta maaf lah. Mulut ni sentiasa macam tu, ni orang tawaduk. Kita ni hidup hari-hari dengan kawan-kawan kita, bukan nanti kita buat salah kat dia, tak buat salah apa-apa, jumpa dia sembang-sembang nak balik, minta maaf nah, kalau ada silap tak mana minta maaf nah, tolong doa saya nah, Assalamualaikum. Kalau kita boleh jadi benda tu duduk di mulut kita, tawaduk kita ni. Berbanding dengan orang memang dia buat salah, orang duk suruh dia minta maaf, dia tak mahu minta maaf, ini takabur nama dia. Tuan-tuan, kita rendah diri bukan rugi, tak ada rugi apa. Biar 1000 orang kata kita kalah, biar-biarlah Allah kata kita menang. Orang yang menang ialah orang yang boleh menundukkan mazmumah dalam diri dia. Ni orang menang. Orang yang menang ialah orang yang boleh tundukkan cerita kesombongan, besar diri yang ada dalam diri dia, dia boleh bagi tunduk. Dia menang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala buat mai cerita ni dekat kita, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail minta ampun dekat Tuhan, sedangkan mereka tak ada dosa apa-apa. Mereka ni tawaduk dengan Tuhan dan mengajak bagi zuriat keduanya. Dan mereka minta ampun dengan tujuan nak ajak anak cucu dia. Kalau mak bapak kamu semua ni orang baik-baik tak ada dosa, pun duk minta ampun dekat Tuhan, kamu lebih-lebih lagi kena minta ampun dekat Tuhan. So, kita duk baca hadis. Nabi Muhammad ada satu hadis kata Nabi dia istighfar 70 kali sehari. Ada satu hadis kata Nabi istighfar 100 kali sehari. Nabi ni lagilah pula, Nabi Muhammad lagilah pula kekasih Allah, maksum, tidak ada dosa, hari-hari astagfirullahalazim, 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 ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah, minta ampun dekat Allah. Tawaduk Nabi kita ni. Dan yang kedua, nak bagi pengajaran dekat kita, kita hak banyak dosa ni patut mau lebih daripada 100 kali minta ampun dengan Tuhan. Begitu firman Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, wahai Tuhan kami, bangkitlah olehmu pada mereka itu akan rasul daripada bangsa mereka itu. Dan sungguh telah terima Allah akan doa Nabi Ibrahim itu dengan dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Nabi Ibrahim minta ya Allah, bangkitkanlah seorang nabi bagi umat-umat yang duduk di sini, duduk di Mekah ni. Kaabah didirikan di Mekah. Dia minta doa dekat Tuhan, ya Allah, bagi ada seorang nabi kepada orang Mekah ni. Allah makbul doa Nabi Ibrahim ini, maka dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia daripada kalangan Arab Quraisy, anak jati Makkah. Begitu. Firman Allah, yatlu alaihim ayatik, baca ia, yakni baca Nabi Muhammad atas mereka itu akan ayat Quran engkau.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar Nabi Muhammad akan mereka itu akan Quran dan hikmah dan barang yang ada pada Al-Quran daripada segala hikmah. Itu dia. Nabi Muhammad ni dah dibangkit jadi Nabi. Apa kerja dia? Dia ajak orang tentang Quran. Ini kerja Nabi Muhammad. Dia ajak orang tentang Quran. 30 juzuk Quran yang Allah buat turun tu, itulah modal Nabi Muhammad menghadapi umat dia. Baca Quran dekat umat dia. Bagitahu apa yang Allah suruh mereka buat berdasarkan daripada ayat-ayat Quran yang Allah buat turun main ni. Semua yang ada dalam Quran itu hikmah, kebijaksanaan. Siapa faham Quran, siapa beramal dengan Quran, maka mereka itu orang-orang yang hikmah, yang diberikan hikmah oleh Allah, diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi bijak, tuan-tuan? Orang yang fikir wawasan dunia sajakah, ataupun orang yang wawasan dia menjangkau kepada alam akhirat? Siapa lagi bijak? Orang yang hanya fikir takat dunia aja. Bijak tak dia ni? Bijak juga, bijak takat dunia lah. Akhirat tak tahu lagi apa nak jadi ke dia. Tapi orang yang fikir sampai akhirat, dunia dia pun dia dapat, akhirat dia selamat. Lebih jauh dia fikir, lebih bijak dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fikir takat malam ni aja dengan orang yang fikir sampai bulan depan, siapa lagi bijak? Bagi bijak orang yang fikir sampai bulan depan. Orang yang fikir sampai tahun depan dengan orang yang fikir sampai dia mati. Lepas dia mati, apa nak jadi dia fikir sekali. Orang yang fikir selepas mati lebih bijak daripada orang yang fikir takat sebelum mati saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa yuzakkihim, dan mensuci ia, yakni Muhammad, akan mereka itu daripada syirik. Nabi Muhammad di antara kerja dia, selain daripada baca Quran, terang Quran, selain daripada tu dia mencegah mungkar. Kita bukan disuruh amar ma'ruf saja, suruh orang baca Quran, suruh orang zikir, suruh orang puasa sunat saja. Bahkan kita kena nahi mungkar, kita kena cegah mungkar. Nabi Muhammad SAW dia buat dua-dua sekali. Dia ajak orang suruh jadi orang baik, dalam masa yang sama dia larang orang buat benda-benda yang tak baik. Maka Kaabah yang sebelum ini dipenuhi dengan 360 biji tokong. Kaabah tu sendiri keliling penuh dengan tokong, 300 biji tokong lebih duk ada keliling Kaabah. Nabi Muhammad SAW perintah suruh bersihkan Kaabah daripada unsur-unsur syirik ni semua. Nak bersih senang ke tuan-tuan? Nak bersih tu senang ke? Tuan-tuan tanya kawan-kawan kita ada kerja cegah maksiat ni, senang ke? Nak pergi cegah mungkar ni. Orang main abang dah kata ni, rumah tu ada laki-laki perempuan tak kahwin duduk-duduk sekali. Kita nak pergi senang ke tuan-tuan? Kita nak pergi, dia dah terkepit. Orang dalam desperate ni, dia dalam keadaan desperate. Apa ada di tangan dia capai, dia bubuh. Kalau dia tekak buka tingkap terjun, jatuh patah kaki je, tak apa, biar pergi ke dia lah. Ni masalahnya dia tak buka tingkap terjun, dia talam kat kita. Dia talam kat kita dengan golok dengan apa, kena habis. Orang hak nak buat mungkar ni, kalau kita nak pergi cegah dia, memang kita kena. Maka kerja amar ma'ruf mudah berbanding dengan nahi mungkar. Kita nak ajak orang main masjid, kalau orang tu tak main, tak ada apa-apa. Habis sangat dia kata kat kita macam-macam. Dia kata ni puak 3 suku, dia kata ni puak sesat, dia kata ni puak apa, dia nak kata biar pergi ke dia. Dia kata habis dan tu aja. Tapi kalau kita pergi larang dia, dia nak minum arak, kita pergi larang dia, botol arak tu dia nanti sagat kepala kita. Nabi Muhammad SAW dia buat dua-dua kerja ni. Dia buat amar ma'ruf dan dia buat nahi mungkar. Di antara nahi mungkar yang dia buat apa dia? Wa yuzakkihim, dia sucikan semua benda yang ada di Mekah itu daripada unsur-unsur syirik. Begitu. Innaka antal azizul hakim, bahawasanya engkaulah Tuhan yang menang lagi pandai pada perbuatan. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala kata dia adalah Tuhan yang akan menang. Walaupun satu dunia orang tak mau sembah dia, Tuhan menang. Menang kalah bukan diukur dari segi ramai orang sokong dia. Menang kalah tidak diukur dari segi angka yang macam tu. Tapi menang kalah diukur dari segi kita tunduk dekat Allah kadang-kadang. Kalau kita tunduk dekat Allah, walaupun kita seorang, kita menang.
Manusia saja yang meletakkan ukuran ini, ukuran dari segi boleh bilang. Oh, dia ni orang ikut dia ada 10,000. Dia ni orang ikut dia ada 10 orang. Hak 10,000 menang. Dah. Allah tidak hukum dari segi 10,000 dengan 10 orang. Allah hukum dari segi dia ni tunduk kepada Allah. Kata kalau dia tunduk dekat Allah, walaupun dia seorang, dia menang di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, dia Tuhan yang menang dan dia pandai pada segala perbuatan dia. Tuhan dia buat apa pun, hak dia buat tu yang paling baik. Firman Allah, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha. Safiha tu tuan-tuan, buah balik. Man, bukan min. Man, illa man safiha nafsah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tiada seorang yang benci daripada agama Nabi Ibrahim itu, melainkan mereka yang jahil ia akan dirinya kejadian bagi Allah. Wajib atasnya ibadat kepada Allah, ataupun meringan dengannya, ataupun menghinakan dia. Yakni barang siapa benci akan satu yang tidak patut dibenci, maka sesungguhnya melentang dirinya bagi kekejian dan kehinaan neraka. Itu dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, wa man yarghabu an millati Ibrahim. Siapa yang benci dengan agama Nabi Ibrahim? Benci dengan agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim, agama Islam lah. Kita dah ikutlah agama Nabi Ibrahim jugalah. Barang siapa yang benci dengan Islam, illa man safiha nafsah, dia ni bodoh. Quran kata. Mana-mana orang dalam dunia ni kalau dia kata dia tak suka kat Islam, dia bodoh. Walaupun orang hak tak suka kat Islam kata dia hak suka kat Islam bodoh, dah Tuhan kata hak tak suka kat Islam tu bodoh. Tuhan kata. Maka barang siapa yang benci dengan agama Nabi Ibrahim, siapa yang benci dengan agama Islam, maka mereka itu jahil, bodoh akan dirinya kejadian bagi Allah. Dia lupa kata dia pun Tuhan buat, yang dia pergi duk lawan hukum Tuhan pasal apa? Dia lupa kata dia ni pun Tuhan buat. Dia lupa. Orang yang lupa diri ni orang bodoh. Terlupa kata dia pun Tuhan buat. Yang dia pergi duk lawan Tuhan tu, dia tak tahu hak dia duk lawan tu Tuhan nak buat dia. Kita lawan mak pak pun dah bodoh dah. Orang kata bodoh dah. Apa lah. Mak dia sendiri dia pergi buat lagu tu. Orang kata lagu tu. Tu baru mak, tuan-tuan. Allah Tuhan tak buat kita. Tuhan tu bukan saja buat kita, bahkan dia bagi makan minum kat kita. Tuhan tu bukan saja buat kita, bukan saja bagi makan minum dekat kita, dia yang bagi kesejahteraan dekat kita. Dia bukan saja bagi makan minum kat kita, bukan saja dia bagi segala rezeki kesejahteraan dekat kita, dia bagi nyawa dan dia bagi sihat dekat kita. Tuhan bagi. Kita pergi lawan dia. La ilaha illallah. Apa yang sesuai kata dekat orang ni? Allah kata illa man safiha nafsah, melainkan orang yang bodoh terlupa hakikat diri dia sendiri. Begitu. Maka wajib atasnya ibadat Allah. Dia lupa kata Tuhan buat dia, maka dia wajib sembah Tuhan. Dia terlupa. Dia terlupa kata Tuhan buat dia, maka dia wajib sembah Tuhan. Kalau Tuhan tak buat dia, dia tak ada. Kalau Tuhan tak bagi kesihatan kat dia, dia sakit. Kalau Tuhan tak bagi kesejahteraan dekat dia, dia serabut. Dia terlupa kata Tuhan bagi kat dia. Bila dia terlupa Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak mau nak menyembah Allah. Dia tak mau abdi diri pada Allah. Dia tak mau patuh kepada Allah. Dan dia kata di situ, yakni barang siapa benci akan satu yang tidak patut dibenci. Dia tak patut benci Tuhan. Dia tak patut benci agama Tuhan. Dia tak patut benci Quran yang Tuhan buat turun. Dia tak patut benci benda yang Tuhan suruh dia buat dan sebagainya. Siapa yang benci kepada benda yang tak patut dia benci, maka sungguhnya melentang dirinya bagi kekejian dan kehinaan neraka. Dia saja cari pasal. Yang akibatnya, dia akan dibakar dalam neraka. Tentu lawan dengan Tuhan kan menang? Tak menang. Tentu ambil Quran, koyak, buang atas tanah, pijak. Tak puas hati lagi, kutip sapu dengan penyapu, pergi cucuk dengan api bagi menyala. Apa kita dapat? Itu jadi nukuk belah Perak Utara tu.
Satu budak semangat tak tahu apa punca, pergi ambil Quran, koyak. Pergi ambil Quran, koyak lembaran Quran ni sambil duk kata lebih kurang. Kata lebih kurang, apa nak ikut ni buku ni, apa nak ikut ni benda ni, apa ni aku nak koyak, buang atas tanah pijak. Malam tu juga Allahu Akbar ribut. Malam tu juga sekampung kena ribut. Tiang elektrik dia pulas tiang elektrik. Semua sederet tiang elektrik kena pulas. Rumah-rumah dia punggah bumbung habis, reban habis semua. Allah Subhanahu Wa Taala ada waktu orang cabar dia tunjuk dalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa nak buat? Tak menang lawan Allah. Buat apa kita lawan dia? Apa salahnya kalau kita ikut dia? Salah tang mana kalau kita ikut Allah? Allah suruh buat macam tu. Kalau kita buat, silap tang mana? Takutkah kalau kita buat benda yang Allah suruh? Takutkah jadi apa-apa? Allah yang memelihara kita. Allah tu Tuhan Rabbul Alamin. Seluruh alam ni dia Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, walaqad istafainahu fid dunya. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan sungguh telah kami pilih akan dia, yakni akan Nabi Ibrahim pada dunia dengan jadi rasul dan menjadi khalil, yakni kekasih kami. Tuhan kata kami yang pilih Nabi Ibrahim untuk jadi nabi. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan bahawasanya Nabi Ibrahim di akhirat esok daripada jumlah segala orang yang saleh-saleh, yakni yang bagi mereka itu darjat yang ula, yakni darjat yang tinggi. Tuhan kata Nabi Ibrahim tu kami pilih dia untuk jadi nabi. Atas dunia kami bagi dia jadi nabi, di akhirat kami sediakan tempat yang tinggi untuk dia. Tuhan kata. Firman Allah, idza qala lahu rabbuh, ketika berkata baginya oleh Tuhannya, aslim, berserahlah olehmu wahai Ibrahim kepada Tuhan kau, dan ikhlaslah baginya akan agama engkau. Maksudnya buatlah ibadat bagi Tuhan semata-mata. Qala, kata ia, yakni kata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, telah aku serah bagi Tuhan Rabbil Alamin akan nyawa aku. Dia ni yang kata Nabi. Tuhan kata dekat dia, wahai Ibrahim, serahlah diri kamu pada Tuhan kamu. Dia jawab apa? Dia kata aku serah diri aku kepada Tuhan aku. Tuhan kata apa? Turut. Oh, takat ni aja tak apa tuan-tuan. Dia ni berapa lama hidup? Nabi Ibrahim ni berapa lama hidup? Sampai dah tua dah, tak ada anak lagi. Sehinggalah di umur yang mustahil dah dapat anak, Allah bagi anak ke dia. Dah dapat anak punya seronok ni Allah yang mengetahui. Seronoknya anak yang ditunggu sekian lama tiba-tiba dapat. Seronok ni bukan kepala. Mai perintah Allah suruh sembelih anak tu. Mai perintah Allah suruh sembelih anak tu. Ni kampung saya tadi nak keluar mai tadi. Mayat seorang budak sejak 5 kena gelek lori, pecah kepala. Nak buat gimana kan? Hari-hari ada saja orang yang jumpa janji Tuhan. Kan, kalau kena ke orang tua tak apa, kena anak-anak ni Allah kesian. Kan? Balik sekolah tadi tengah hari tadi balik sekolah. Sampai dekat gate kereta api, budak-budak naik basikal. Sampai kat gate kereta api tu apa lopak apakah sikit, tayar jatuh lopak tu tak boleh kawal basikal guna, ketumbang pi belah lori, prak bagi kepala. Tuan-tuan, tu anak ada ramai pun Tuhan ambil seorang pun berduka cita, mak bapak ni tak tahu apa lama. Berduka cita. Teringat anak ni tengok kain baju anak, teringat tengok tak tahu nak abang. Ada sahabat seorang dulu ni, anak baru habis hafal Quran 30 juzuk, meninggal kemalangan juga. Anak bawa motor berlanggar lori, habis cedera parah, meninggal on the spot. Mak dia simpan kain tu, baju anak dia masa kemalangan tu kan, darah baju di darah lecun lah. Mak dia simpan baju tu. Mak dia mahabak kata, dia kata ustaz, dia kata darah dia langsung tak bau hanyut.
baru hafal 30 juzuk, baru hafal, belum convocation, terima ijazah lagi. Quran duk panas-panas 30 juzuk ni, Allah ambil dia masa tu. Mak dia simpan tu baju darah tu, mak dia simpan. Mak dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, tak bau hanyak langsung. Tuan-tuan nampak? Apa lagi yang kita tak percaya kat Tuhan ni? Apa lagi yang kita tak percaya dekat Quran ni pasal apa? Heran betul orang tak percaya Quran ni. Tak percaya sudah pergi duk cakap ni, cakap mulut ni menghina Quran tu. Apa yang Quran kata tak sesuai, apa yang Quran kata ni tak boleh pakai, apa ni? Allah tunjuk lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu dia tunjuk bukti. Kata apa yang Quran kata, apa yang Nabi kata ni semua betul. Tak mau pakai juga. Tak ada arah dah, tak tahu nak buat macam mana dah. Terang cara elok pun terang dah, terang cara kasar pun terang dah. Macam-macam tak masuk hati, tuan-tuan. Tak masuk ni, dalam hati ni tak masuk. Dia kematu hati ni, duk tikam tak masuk, tak masuk, tak masuk. Ni yang tuan-tuan yang kata hidayah ni. Orang selalu duk sebut bila nak mula majlis kan. Kita mulakan majlis kita ni dengan bacaan Ummul Kitab. Untuk mengambil berkat majlis ni. Bukan untuk ambil berkat. Untuk nak ambil hidayah daripada ayat ni. Nak ambil berkat apa? Kalau sekiranya sekadar nak baca Fatihah tu saja. Kalau sekadar nak gantung ayat Quran di dinding saja. Berkat apa kita nak dapat? Kita nak ambil hidayah daripada ayat Quran tu. Kita nak ambil petunjuk daripada ayat tu. Kita kena ubahlah ni. Bila jadi pengurusi majlis, tuan-tuan, kita mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada ayat ini. Petunjuk tu, dia tak masuk dalam hati, kita engkang Tuhan. Ada orang yang Allah mudah bagi petunjuk dekat dia. Allah mudah. Tadi sahabat saya cerita nak main tadi ni. Dia ada satu orang perempuan duk pakai kain kelumbung, pakai ikat jerat bawah tengkok begitu aja, rambut pun nampak keluar dan sebagainya. Dia bagi kaset agama pasal aurat, pasal apa ni, bagi dia balik dengar dia kata. Balik dengar tu, esok tu tengok pakai elok dah. Ada orang mudah. Ada orang mudah Allah nak bagi hidayah dekat dia. Ada orang, ya Allah, punya susah. Kalau kita ni tergolong dalam orang yang mudah dapat hidayah, Tuhan syukurlah dekat Tuhan, tuan-tuan. Syukur banyak-banyak dekat Tuhan. Dalam keadaan ramai orang payah nak dapat petunjuk, tentu kita Tuhan bagi petunjuk mudah. Syukur pada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kata dekat dia, aslim, serahlah dirimu kepada Allah. Qala, jawab Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku serah diri aku kepada Tuhan seluruh alam. Tuhan suruh apa pun aku buat. Aku punyalah mengidam nak dapat anak, punya lama baru Tuhan bagi anak kat aku. Tuhan suruh sembelih anak ni, aku buat. Nabi Ibrahim alaihissalam terbukti satu orang yang cukup patuh, taat, yakin sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan telah wasiat dengannya, yakni dengan agama Islam itu, oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub akan anak-anaknya. Yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub wasiat anak-anak dia dengan agama Islam sehingga sampai mati. Anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam 8 orang. Anak Nabi Yaqub 12 orang. Firman Allah, ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, bahwasanya Allah Ta'ala pilih bagi kamu itu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kamu mati melainkan kamu Islam sekaliannya. Tegah ia daripada tinggal Islam dan suruh dia dengan tetap atas Islam sehingga mati. Itu dia, tuan-tuan, pengajaran kita kena ambil. Ke anak-anak ni, tidak ada benda yang lebih berharga yang kita tinggal ke anak-anak ni melainkan Islam.
Tuan-tuan, kita masa hidup susah payah cari duit, rumpui, himpun harta punya banyak dengan tujuan nak tinggal harta dekat anak. Kita tak tahu lagi, tahkah harta hak kita tinggal punca anak kita jadi rosak. Ada tuan-tuan, ibu bapa hari ni ada. Beli siap dah habuan anak ni, rumah duduk satu, rumah kedai satu, beli siap dah. Anak 4 orang, 4 orang dapat rumah seorang sebiji, dapat kedai seorang sebiji, dapat tanah seorang sebidang. Bagi siap dah. Dia tak tahu benda hak dia tinggal itu bawa kebaikan ataupun nak bawa susah ke anak dia, dia tak tahu. Tahkah benda hak dia tinggal itu punca anak dia bergaduh? Tahkah benda hak dia tinggal itu punca anak dia jadi lupa diri? Tapi kalau kita tinggal Islam dekat anak-anak kita, tuan-tuan, sampai bila-bila dia selamat. Berapa orang ibu bapa yang peringat anak tentang Islam? Berapa orang ibu bapa yang menangis anak tak semayang? Itu kita tanya sudah. Berapa orang di kalangan kita ni, ibu bapa ni, berapa orang daripada kalangan kita yang teriak menangis kerana anak tak semayang? Berbanding dengan berapa ramai ibu bapa yang menangis kerana anak tak lulus SPM. Kita tak sayang sangat. Islam dekat anak kita ni tak sayang sangat. Suruh, bukan tak suruh. Suruh gitu-gitu hai lah. Suruh jangan tak suruh. Begitu aja. Hampa semayang dah lagi. Takat tu lah. Lepas tu budak ni semayang kata semayang, dia punya pasal. Tapi berapa orang ibu bapa yang agenda Islam itu keutamaan dalam kepala dia? Panggil anak-anak turun main semayang sama dengan dia. Panggil semua tu jom pergi masjid semayang sekali dengan dia. Berapa orang ibu bapa yang meletakkan agenda Islam di nombor 1 dalam agenda hidup dia? Nabi Ibrahim alaihissalam pesan ke anak-anak dia, jangan siapa di kalangan hampa hak 8 orang, jangan siapa di kalangan hampa hak 12 orang ni yang mati dalam keadaan hampa tinggal Islam. Begitu. Dan tak kala berkata Yahudi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiadakah engkau Muhammad ketahui bahawasanya Yaqub pada hari matinya telah wasiat dia akan anak-anak dia dengan agama Yahudi. Cuba tengok yang kata Yahudi ni. Dia pun pergi kata dekat Nabi Muhammad. Dia pun kata, Muhammad, yang hang duk bawa Islam, hang ni Islam apa? Dia pun kata, hang tahu tak Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, yang hang duk sebut kata Nabi apa semua ni, hang tahu tak mereka ni semua, pada waktu mereka nak mati, waktu Nabi Yaqub nak mati tu, Nabi Yaqub pesan dekat anak-anak dia, suruh mati atas agama Yahudi. Dia pun pergi ubah fakta. Dia pergi ubah fakta. Dia kata kat Nabi Muhammad, yang hendak ajak orang ikut Islam ni Islam apa? Dia kata Nabi Yaqub tu pun sendiri dekat nak mati pesan dekat anak dia, jangan tinggal agama Yahudi. Yang hang pergi ajak orang pergi ke Islam ikut mana? Dia kata. Maka turun ayat ni. Am kuntum syuhada. Allah buat turun ayat ni sebagai nak menemplak orang Yahudi ni. Am kuntum syuhada. Adakah kamu itu hadir, yakni masa Nabi Yaqub mati? Bila mereka mai jumpa Nabi Muhammad, mereka kata, Muhammad, hang tak tahu Nabi Yaqub dulu masa nak mati pesan anak-anak dia jangan tinggal agama Yahudi. Bila mereka mai kata macam tu dekat Nabi Muhammad, Allah cepat-cepat buat turun wahyu dekat Nabi Muhammad. Muhammad tanya mereka soalan ni. Nabi Muhammad terus tanya, am kuntum syuhada? Nabi Muhammad kata, awak masa Nabi Yaqub nak mati dulu hampa ada ke? Tanya macam kamu sembang ni, macam dia duk tengok benda tu. Cara sembang ni, cara main duk habang tu macam dia ada masa tu. Padahal tak tahu apa pun. Mai cakap ni macam dia duk ada masa tu. Dia kata, hang tahu tak, Nabi Yaqub masa nak mati pesan dekat anak dia, suruh mati atas agama Yahudi. Nabi Muhammad pun terkejut dengar, sungguh kan? Allah buat turun mai ayat, kata kat mereka ni, am kuntum syuhada. Adakah kamu hadir masa Nabi Yaqub nak mati tu? Idh hadara Yaqub al-maut, yakni ketika hadir akan Nabi Yaqub itu oleh mati. Masa Nabi Yaqub nak mati itu hampa ada ke? Idh qala li bani, ketika berkata ia, yakni Nabi Yaqub kepada anak-anak dia, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu nak sembah selepas daripada mati aku ni? Nabi Yaqub dekat nak mati, dia tanya anak dia. Dia kata ke anak dia, ma ta'buduna min ba'di, lepas aku mati hampa nak sembah apa?
Nabi Yaqub tanya anak dia macam tu. Qalu, kata mereka itu, na'budu ilahaka wa ilaha abaik wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami sembah Tuhan engkau dan Tuhan bapa-bapa engkau Ibrahim dan Ismail dan Ishaq. Ilahan wahidah, Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami, yakni anak-anak Nabi Yaqub, baginya, yakni bagi Islam sekaliannya, yakni kami, hai Yahudi, tiada kamu wahai Yahudi tiada hadir waktu mati Nabi Yaqub, maka betapa kamu nisbah kepadanya barang yang tiada layak dengannya. Itu dia. Hampa tersaduk pemuk. Nabi Muhammad kata, Nabi Yaqub masa dia nak mati, dia tanya anak-anak dia, lepas bapa mati hampa nak sembah apa? Anak-anak jawab apa? Anak-anak jawab kata, kami akan sembah Tuhan bapa dan Tuhan yang datuk-datuk kami sembah, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahan wahidah, Tuhan yang Maha Esa. Kami tak akan sembah lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang berlaku masa Nabi Yaqub mati. Yang hampa pidu ramai cerita kata Nabi Yaqub suruh mati atas agama Yahudi ni, hampa ambil di mana? Kata gitu. Kerana Yahudi kemudian daripada Musa, maka Yaqub dahulu daripada Musa. Maka betapa Yaqub wasiat dengan agama Yahudi, maka jadilah perkataan Yahudi itu dusta. Dia kata, merepek kata. Orang Yahudi ni mereka ni timbul zaman Nabi Musa. Nabi Yaqub jauh sebelum Nabi Musa. Masa tu agama Yahudi pun tak ada lagi. Yang mai pi kata Nabi Yaqub nak mati pesan suruh ikut Yahudi ni, mai kok mana agama tu pun tak ada lagi masa tu. Merepek. Itu ceritanya. Banyaklah dalam masyarakat kita hak jenis macam tu. Dia mai punya duk cerita ni, hak dia cerita tu tak berasas langsung. Hak dia cerita tu pun tak betul pun. Jadi kita kena balik kepada fakta. Fakta ni yang betul. Fakta dijelaskan dalam Quran. Quran yang bagi tahu benda ni. Tentang pasal apa dia kata dekat nak mati, pesan dekat anak-anak benda-benda macam ni. Pasal detik tu, detik dekat nak mati itu detik yang akan diingat oleh manusia sampai bila-bila. Saya cerita di masjid mana hari itu yang kata anak murid saya ni, hak cerita kata tak minat nak jadi doktor ni. Dia tak minat jadi doktor, tapi pak dia dengan mak dia mau dia jadi doktor. Tak minat. Tapi oleh kerana mak dengan pak mau, dia gagah juga masuk fakulti perubatan. Lah dah keluar dah jadi doktor dah. Dia kerja dekat hospital Kuala Lumpur. Dah habis dah keluar selesai kerja, dia mai jumpa saya. Mai nak abang kata dia lah ni dah jadi doktor. Saya kata tahniah lah. Saya kata kamu dulu bukan duk abang kata tak minat jadi doktor. Dia kata bukan dulu sampai lah tak minat, dia kata. Dia kata bukan dulu, dia kata sampai lah ni tak minat. Tak minat. Dia kata doktor ni memang tak minat. Sampai lah tak minat lagi. Tapi lah jadi apa? Lah jadi doktor kan? Lagu mana? Dia kata, lagu mana? Dia kata mak dengan ayah dia mau dia jadi doktor. Dia tak minat. Kita tak boleh, anak-anak ni macam-macam style. Nak jadi doktor ni kena ada minat. Tuan-tuan tak ada minat tak boleh. Sebab bila jadi doktor, dia ni kira pukul 8 masuk klinik sampai pukul 10 malam. Duduk dalam klinik tu je. Mana tak pergi. Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Setengah budak-budak dia suka jadi engineer. Engineer ni meranjau rata. Tak lagi pergi tengok site di sana, tak lagi pergi tengok tang ni apa semua. Dia jenis hidup dia jenis nak naik 4 wheel drive, jenis modul berjalan. Dia tak boleh jadi doktor orang macam ni. Doktor tak boleh pergi duduk ranjau gitu, orang sakit duduk tunggu lama. Doktor dia kena tunggu dalam bilik. Tunggu tentu. Dia pukul 8 sampai pukul 10 malam. Kalau dia rasa dia dah tak larat dah, kena ambil doktor lain. Main tunggu saat klinik dah, dia keluar pergi ambil angin di luar. Kalau tidak, duduk dalam bilik tu aja. Bilik Pak Zaki tu aja. Pukul 8 sampai pukul 10. Bukan semua orang boleh. Orang hak boleh. Hak tak boleh, jangan duduk suruh. Kan kita duduk dalam rumah kita, betul duduk lama. Tambah duduk dalam lokal. Lagi tak boleh. Kan? Duduk dalam rumah kita pun cuba suruh duduk seminggu tu dah pergi mana. Duduk dalam rumah tu aja. Oh tak lagi kena histeria dalam rumah tu, belum menjadi tension duduk dalam rumah. Tak boleh duduk lama sampai tak pergi ke mana.
kena keluar juga, korang-korang keluar duduk di pintu pagar rumah. Kalau boleh naik basikal pergi masjid ke apa sikit, tak apa lah. Anak murid saya ni dia tak minat dia doktor, tapi dia jadi doktor pasal mak dengan bapak dia mau dia jadi doktor. Saya kata hang boleh no, belajar apa semua ni. Dia kata tiap-tiap kali exam telefon without fail, telefon dekat mak dekat ayah ni minta tolong doa bagi dia boleh lulus. Boleh jawab periksa, boleh lulus. Pasal minat tak ada. Tiap-tiap kali dia kata kalau nak periksa pagi itu dia kata 7:30 saya pergi telefon dah. Malam telefon dah. Pagi telefon lagi, mak semalam doa dah. Kalau malam mak doa kuat lagi, malam ni esok nak periksa. Alhamdulillah, dia kata berkat doa mak pak ni, dia kata alhamdulillah dia tak sangkut langsung. Terus sampai lulus walaupun tak minat. Oh, dia kata saya Ustaz, dia kata kalau saya dengar cerita orang abang perlunya buat baik kepada ibu bapa, doa mak bapak mustajab ni, saya tak payah terang panjang-panjang, saya cukup faham. Saya rasa ni mustajab doa mak ni. Dan yang paling dia tak boleh lupa apa dia? Dia kata mak dengan bapak dia nak dia jadi doktor. Dia kata hari ni, siang ni masuk Dewan Convocation, terima ijazah, malam bapak dia meninggal. Tak boleh lupa dia dah. Saya sampai bila pun Ustaz, selagi akal saya berfungsi, saya boleh fikir, saya tak akan lupa. Saya hari saya terima ijazah, malam bapak saya meninggal. Dia kata. Makbul tu hasrat bapak tu nak dia jadi doktor, nak tengok dia terima ijazah, malam tu bapak dia Allah ambil. Saya tak lupa, dia kata tarikh tu. Tarikh kematian mak bapak ni siapa nak lupa? Apatah lagi kalau mak bapak ni sebelum mati dia pesan dekat anak dia, dia kata kamu jangan tinggal Islam. Betul, lepas tu mati. Tak lupa tuan-tuan. Tak lupa. Anak dia kalau tak semayang dia kata guilty. Dia kata bersalah ni bukan sahaja dengan Allah, dengan mak pak dia rasa bersalah. Orang tua tu tengah duk nazak, tengah duk tenat tu, pegang tangan anak ni, bunyi di mulut dia, semayang jangan tinggal kata. Tak tinggal tak, semayang. Maka dengan kerana tu dia buat mai kat kita cerita-cerita macam ni. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, ini semua ni orang-orang yang boleh dijadikan contoh. Nabi Yaqub alaihissalam pesan dekat anak, dekat nak mati pesan dekat anak, jangan tinggal Islam. Walaupun apa yang berlaku, jangan tinggal Islam. Kalau nak mati, pastikan kamu dalam keadaan duk berpegang dengan Islam. Matilah. Jangan mati kalau sekiranya kamu tidak berpegang dengan Islam. Ini benda-benda macam ni karan tuan-tuan. Karan cukup kuat. Firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat. Demikianlah kisah Ibrahim dan Yaqub dan anak-anak kedua mereka itu. Maka sungguh telah lalu dahulu kala. Sungguh cerita ni adalah cerita benar. Firman Allah, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya barang yang ia usaha, dan bagi kamu barang yang kamu usaha daripada amalan. Tengok tuan-tuan, ayat Quran, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Dia dapat pahala kalau hak dia buat tu baik. Kamu dapat pahala kalau hak kamu buat tu baik. Kamu tak akan disuruh jawab apa hak dia buat. Dia tak akan disuruh jawab apa yang kamu buat. Masing-masing masuk kubur, masing-masing menghadaplah Allah Subhanahu wa taala, masing-masing jawab soalan munkar dan nakir. Masing-masing buat, masing-masing tanggung. Begitu. Firman Allah, wala tusaluna amma kanu ya'malun. Dan tiada ditanya akan kamu daripada barang yang ada mereka itu berbuat amal mereka itu, seperti barang yang tiada ditanya mereka itu daripada amalan kamu. Itu dia. Kamu jawab, dia jawab dengan Tuhan. Kita tunai tanggungjawab. Kita habaq apa hak Islam suruh habaq. Dia nak ikut, dia tak mau ikut, dia kira dengan Tuhan. Kita habaq, selesai tanggungjawab kita. Dia tak mau ikut, kita tak akan dipersalahkan. Dia punya salah, dia tanggung depan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Begitu. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ni lagi teruk. Orang Yahudi dia kata dekat orang-orang Islam, dekat Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi ni, dia kata kunu hudan aw nasara tahtadu. Dia kata jadilah kamu Yahudi ataupun Nasrani, kamu mendapat petunjuk. Dia kata. Ini tuan-tuan, ada hadis pula menceritakan dekat kita tentang orang dekat nak mati.
Dekat nak mati, iblis ni dia main dengan macam-macam rupa, main depan mata kita. Kita nampak macam-macam depan mata. Dia antara benda yang disebut oleh iblis apa dia? Matilah di atas agama Yahudi. Matilah di atas agama Nasrani. Hak ni takut. Kita tak tahu kesudahan hidup kita esok nak jadi macam mana. Jadi doa dekat Tuhan mesti kuat. Mudah-mudahan dengan itu Allah pelihara kita sewaktu kita nak habis umur esok. Wallahualam. Ada orang guna handphone, tapi bila bil mai beratus-ratus ringgit dia tak bayar. Oh, nakal sangat buat ni. Jadi apa dia nak tanya tu, dia habis tu dia nak abang boleh tak boleh kot. Tak boleh lah. Kita guna apa pun tuan-tuan, kita hutang tu. Selagi tak bayar kita berhutang. Dan kita kena ingat, ada benda, ada dosa yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampun, kan? Kecuali dosa kerana tidak bayar hutang. Orang pergi Mekah buat haji, katalah dia dapat anugerah haji yang mabrur. Haji yang mabrur adalah haji yang menghapuskan segala dosa-dosa yang dia buat sebelum tu. Nabi kata apa? Illa dain. Nabi kata melainkan hutang. Hutang tak lepas ya, kan? Jadi esok pergilah ke kaunter-kaunter Semcom bayar. Siap, kita pakai, kita kena bayar. Tak bayar berdosa. Itu dia anggap hutang kita dengan dia. Boleh tak boleh kita kata saya pakai Maxis. Maxis ni Hindu punya. Hindu melingkup pergi kat dia, saya tak nak bayar. Boleh tak boleh kata begitu? Tak boleh. Tak boleh. Hutang dia tak syarat dengan orang Islam. Dengan orang bukan Islam pun hutang mesti bayar. Tak ada satu hadis Nabi yang Nabi kata kalau kamu hutang dengan orang kafir tak payah bayar. Tak ada. Tuan-tuan tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah susah. Susah Nabi ni sampai benda makan untuk keluarga pun tak ada. Nabi buat apa? Nabi ambil baju besi ni, baju hak Nabi duk pakai turun perang ni, baju besi tu. Nabi ambil baju besi tu, Nabi pergi gadai dekat satu Yahudi. Tak ada benda. Tak ada benda nak makan. Yang ni kita baca dulu di masjid Bayan Baru dulu ni. Kita dah pernah baca hadis ni. Nabi SAW pernah melalui zaman kesempitan. Tak ada langsung duit sampai nak beli makan minum keluarga, tak ada duit. Nabi tengok dia ada baju besi, dia duk pakai turun perang. Nabi bawa baju besi tu, bawa pergi dekat satu Yahudi kaya di Madinah masa tu. Nabi gadai baju besi tu, ambil duit. Ada dalam satu riwayat kata Nabi ambil barang makan. Alik mai bagi makan. Tak lama selepas tu Nabi wafat. Nabi wafat dalam keadaan Nabi tak dan nak tebus baju besi hak dia gadai tu. Nabi tak dan tebus. Tentu lepas daripada Nabi wafat, untuk satu tempoh masa Yahudi ni bawa baju besi ni mai ke rumah isteri Nabi. Dia bagi tahu dekat isteri Nabi, dia kata Muhammad pernah gadai baju ni dekat aku untuk ambil sedikit keperluan dia. Aku bagi balik baju ni dekat kamu semua. Isteri Nabi kata kami tak ada duit nak bayar, kan? Nak tebus balik. Dia kata tak payah tebus. Aku nak bagi balik dekat kamu semua. Dia tak boleh simpan baju besi tu. Pasal apa? Dia teringat dekat Nabi. Ni Yahudi, tuan-tuan. Yahudi ni kenal Nabi Muhammad ni orang baik. Ego dia, sombong dia menyebabkan dia tak mau ikut apa yang Nabi bawa. Tapi hati kecil tu tahu kata Nabi Muhammad ni orang baik. Macam kita lah, kita dalam masyarakat lah ni kan. Ada orang dia tak suka kat orang pakai serban, orang pakai jubah, dia tak suka. Dia menyampah bila tengok orang pakai jubah, pakai serban ni, dia menyampah, dia rasa menyemak, dia berasa tak suka, dia tak suka. Tapi tuan-tuan, kalau ditakdirkan dia sakit, dia nak panggil siapa mai baca Yasin di rumah dia? Dia nak panggil siapa mai baca Yasin di rumah dia? Dia panggil masa dia sihat, dia menyampah ni lah. Dia panggil geng ni mai baca Yasin di rumah dia. Dia kata tak mau panggil. Kan kawan-kawan sama-sama duk main bowling apa sekali. Ada kata bowling melingkup pergi. Dia kata bab Yasin aku mau depan ni. Pasal apa? Pasal dia tahu depan ni semua doa Tuhan dengar. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya apa? Dalam bahasa Allah orang kata double standard.
Hati kecil tahu kata ni orang baik. Tapi hati yang besar, yang sombong ni tak mau daripada ni. Tapi hati kecil dia tak boleh bohong. Dia tak boleh bohong hati kecil dia. Hati kecil dia mengaku kata ni orang baik. Atas sebab-sebab dan atas kepentingan-kepentingan yang tertentu, dia kata mereka ni tak bagus. Tapi waktu dia dalam keadaan nazar dan sebagainya, dia tu nampak geng ni lah elok main baca Yasin di rumah dia, buat semayang hajat, minta kesihatan diberi balik oleh Tuhan pada dia dan sebagainya. Maknanya selama ni kamu double standard. Pasal apa bila main baca doa, main bab ibadat, kita nak pergi cari orang-orang ni semua? Pasal apa? Pasal kita mengaku hak ni lah yang betul. Tuan-tuan, jangan tipu diri sendiri. Jangan tipu diri sendiri. Tak ada untung apa kita tipu diri sendiri. Tak ada untung apa. Waktu sunyi, bangkit tengah malam, ambil ayat semayang sunat tahajud 2 rakaat, semayang sunat hajat 2 rakaat. Masa tu fikir balik, renung balik. Siapa betul, siapa tak betul, siapa benar, siapa tak benar, fikir balik. Allah bagi petunjuk kalau kita fikir masa tu selepas kita buat semayang sunat. Dah kita dapat petunjuk Tuhan, jangan tipu diri sendiri. Kita dah tahu dah ni yang betul, tak usah tipu diri sendiri. Aku nak ikut yang betul. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi petunjuk dekat kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dia kata apa hukum mencabut uban? Apa hukum mencabut uban rambut? Hukum dia makruh. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata uban itu adalah cahaya. Allah akan bagi cahaya pada orang yang beruban ni, yang tidak cabut uban ni. Allah akan bagi cahaya pada hari akhirat esok. Jadi oleh kerana dia menjadi sumber cahaya, maka jangan cabut dia. Kan? Cabut takut uban orang nampak kita tua kan. Cabut botak lagi orang kata tua. Kan? Susahlah. Apatah lagi piduk dai rambut, piduk bubuh bagi jadi color. Susahlah. Susah. Itu kerja orang jahiliah. Sudahlah. Dai rambut ni kita dah beritahu banyak kali. Tuan-tuan balik check anak-anak tuan-tuan. Berapa ramai anak-anak muda kita dah ni dai rambut. Dai rambut ni dia menyebabkan mandi wajib tidak sah. Sebab dai ni dia plated di atas rambut. Kita punya serat rambut tu bila kita dai, color tu dia salut rambut. Bila mandi wajib, air yang kita guna tu tak kena rambut, dia kena lapisan yang menutup rambut. Maka mandi wajib tidak sah. Mandi wajib tidak sah. Masalah kita sentiasa adalah hadas besar. Dan kalau ditakdirkan kita mati, mandi mayat tidak sah. Ini cerita kawut. Semua ni cerita kawut, jangan duk buat. Tapi anak-anak tuan-tuan kena terang dekat mereka. Kalau larang, dia kata kita tak faham. Dia kata kita tak faham. Dia pasal apa tak faham? Dia kata Allah kawan dia, satu kelas dengan dia, anak ustaz pun dai rambut dia kata. Oh, budak-budak dia berhujah dengan benda tu. Anak ustaz pun dai rambut, dia kata. Takkan pak dia tak tahu kata benda ni tak boleh. Dia kata bapak tak faham, dia kata. Kita kena terang kat dia. Berbeza dengan inai. Inai dia tak plated di atas rambut. Sebaliknya inai dia penetrate, masuk di dalam zat rambut. Pada tak sama. Benda ni lab boleh membuktikan apa yang kita kata tadi. Kajian makmal boleh membuktikan. Inai dengan dai ni ada beza atau tak ada beza? Kena tengok benda ni. Tentang benda ni menyangkut soal ibadat sah atau batal, kena buat elok-elok. Dan budak cerdong ni dia kira apa? Dia kira nak buat aja. Dia tak tahu benda tu membawa implikasi hukum yang tak baik untuk dia. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa allazina amanu. Sebelum terlupa, kuliah di Masjid Badawi hari Jumaat ni menggunakan tafsir juzuk